أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Maksudnya, dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus malam dan siang, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Tiada Tuhan malaikat dia. Maka jadikanlah dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu, dan bersabarlah menghadapi apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu. Dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku sahaja dengan orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu, orang-orang yang berada dalam kemewahan. Dan berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang, serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung ganang bergoncang serta hancur lebur. Dan menjadilah gunung ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah. Sesungguhnya
kami telah mengutuskan kepada kamu wahai Muhammad, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya, sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Firaun seorang rasul. Maka Firaun mendurhaka kepada rasul itu, lalu kami menyeksakannya dengan azab seksa yang seberat-beratnya. Sekiranya kamu tidak ditimpa azab di dunia, maka bagaimana kamu dapat memelihara dan menyelamatkan diri kamu jika kamu kufur engkar dari azab hari yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. Langit yang demikian besarnya akan pecah belah dengan sebab kedahsyatan hari itu. Ingatlah, janji Allah adalah perkara yang tetap dilakukannya. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Oleh itu, sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya dengan iman dan taat. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam, dan selama 1/2-nya, dan selama 1/3-nya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Padahal Allah jua yang menentukan dengan tepat qada masa malam dan siang. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengirakan dengan tepat pada masa itu. Lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran dalam sembahyang. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang yang lainnya, orang-orang yang musafir di bumi untuk mencari rezeki dari lempah kurnia Allah. Dan yang lain lagi, orang-orang yang berjuang perjalanan Allah, membela agamanya. Maka bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, serta berilah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ikhlas. Dan ingatlah, apa juga kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat-ayat yang dibaca ini adalah penutup kepada surah Al-Muzzammil, surah yang menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajak sahabat-sahabatnya dan orang Islam kalau boleh ikut supaya bersembahyang tahajud. Waktu yang diperkenankan doa. Perintah ini sebelum diwajibkan sembahyang 5 waktu. Maka Nabi SAW menunaikan secara wajib, diikuti oleh sahabat-sahabatnya, dan menjadi berat. Lalu Allah SWT meringankan. Sembahyang tahajud mengikut satu riwayat diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Tidak diwajibkan kepada umatnya kerana Allah meringankan mereka. Dan Allah menyuruh kita mengambil peluang sepanjang masa. Wadhkuri isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu, Al-Asma'ul Husna, apa-apa sahaja nama yang 99. Nama-nama yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tiap-tiap satu nama itu mempunyai kelebihan.
yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyebutnya. Nama-nama yang paling besar ialah Allah. Oleh kerana itulah afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Kerana di dalamnya terkandung kalimah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada kalimah Allah yang merupakan lafzul jalalah, lafaz yang maha besar, yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan dengan nama-nama yang lain. Wa tabattal ilahi tabtila, putuskan diri semata-mata untuk beribadat, putus dengan perkara-perkara yang lain. Beribadatlah dengan khusyuk, berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah, bukan kerana yang lain. Jangan beribadat kerana nak tunjuk-tunjuk orang. Bukan beribadat kerana syok diri sendiri. Duduk berada syok diri sendiri. Baiknya aku ni, bagusnya aku ni. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Buangkan itu semua. Hendaklah watabattal ilaihi tabtila, memutuskan hubungan dengan yang lain dan terus berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, bukan kerana yang lain, bukan tujuan yang lain. Berzikir kerana membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berzikir kerana nak kelebihan dunia. Supaya marilah kamak-kamak. Marilah benda-benda yang pelik. Tak ada benda pelik berhenti selalu. Serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menentukan apa kelebihan yang nak beri, sama ada dunia atau akhirat. Jangan kita ada tujuan-tujuan yang lain, terutamanya ketika menghadapi musuh-musuh di medan perjuangan. Inilah yang diajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dahulu di negeri kita ni, di masa Tok Guru Jamal Limbung lawan penjajah. Masa itu lawan penjajah, menentang penjajah. Banyak orang yang mengikut. Lawan penjajah ni nak tunggu Tok Guru Jamal Limbung siup, lembuh peluru, lari ada ke lain, tak kena dia. Itu semua pahaman-pahaman yang karut, pahaman yang tak betul. Di mana orang yang berjuang kerana Allah Ta'ala mati, nak bertemu dengan Allah Ta'ala, itu tujuannya, bukan takut pada mati. Ini yang diajar oleh Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila, putus menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersedia untuk bertemu dengan Allah dengan hati yang ikhlas. Bila-bila masa saja barulah ada sifat gagah berani. Bila melihat kebesaran Allah Ta'ala, semua yang ada di hadapan kita adalah kecil belaka, adalah lemah belaka. Serah pada Allah Ta'ala, bulatkan hati kerana Allah Subhanahu wa taala apabila kita berzikir dan berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Allah itu ialah Tuhan yang memiliki timur dan barat. Timur dan barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Timur tempat naik matahari, arah naik matahari. Barat arah turun matahari. Semuanya di bawah tadbiran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat sendiri waktu jam yang berbeza di antara satu hari dan hari yang lain. Berbeza di mana hari ini tak sama, antara satu jam dia tak sama, minit dia tak sama, tak sama minit dia, menunjukkan bahawa timur dan barat adalah milik bagi Allah, di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada di Khatul Istiwa. Khatul Istiwa ni tempat tengah-tengah dunia. Kita tak terasa, rasa serupa je, sama banyak siang dan malam. Padahal waktu sembahyang tu berbeza, waktu maghrib berbeza, waktu subuh berbeza, antara satu hari dengan satu hari, kerana bezanya peredaran matahari. Mereka yang duduk di kutub utara dan kutub selatan akan terasa di waktu musim panas, siang hari sampai 20 jam, siang hari sampai 22 jam, malam 2 jam dia, sekejap je malam, matahari naik lama. Dan mereka yang duduk di utara lagi, yang kutub utara lagi, akan melihat matahari itu siang selama 6 bulan, malam pula 6 bulan. Matahari musim ini, musim 4 bulan, lepas tu baru tenggelam matahari.
Ini menunjukkan bahawa timur dan barat adalah penentuan Allah. Di waktu musim panas, sebelah utara panas kerana siangnya panjang, malamnya pendek. Waktu musim sejuk, malam pula panjang, siangnya pendek. Menunjukkan al-masyriq wal maghrib, timur dan barat adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia saja. Tak ada Tuhan yang lain. Sehingga kuasa-kuasa besar dunia tak mampu nak ubah peraturan alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ubah musim tak boleh. Nak suruh turun hujan, nak suruh berhenti hujan, semuanya di bawah arahan Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila. Jadi kalau Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita serah diri, tempat kita bertawakal kepadanya, tempat kita memberi jaminan bagi bahagia dunia dan bahagia akhirat. Setelah kita mengerjakan amalan, setelah kita berdoa, serah pada Allah Ta'ala lah, nak terima ke tak mau terima ke. Apa yang penting kita minta rahmat kepada Dia. Kesian ke kita semua, kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Kita berharap pada Dia. Jangan kita pandai-pandai nak tunjuk ke Allah Ta'ala lebih kuasa pada Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Semuanya terserah pada Allah Ta'ala mereka. Dia nak beri pahala, tak mau beri pahala, nak seksa, nak suruh masuk syurga, semuanya berada di bawah kuasa Allah Ta'ala. Oleh kerana itu serah diri. Cumanya Allah Ta'ala beritahu, ada ikut Quran, ikut Nabi, ikut Rasul, masuk syurga. Lawan Quran, lawan Nabi, lawan Rasul, masuk neraka. Itu sahaja yang dijanji oleh Allah. Dan janji Allah adalah benar. Janji benar. Kita mesti usaha supaya kita diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma yaqulun. Ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabarlah kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaqulun, di atas apa yang mereka cakap. Mereka kata, mereka cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Nabi ni bawa ajaran sesat. Padahal mereka tahu Nabi adalah benar, amanah, sejak kanak-kanak jadi orang muda sampai tua. Mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya pergi simpan barang rumah Nabi. Percaya barang tu tak hilang, Nabi pulang balik terpelihara barang tu. Bila Nabi ajak masuk Islam, ajak ikut agama Allah, tiba-tiba dia kata bohong, dia kata menipu, dia kata tukang sihir, dia kata macam-macam. Menghina Nabi, mencela. Wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang mereka cakap. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka yang jahat itu, mereka yang buat fitnah itu, hajran jamila, dengan cara yang baik, jangan kasar. Mudah-mudahan mereka itu sedar dan insaf. Dia mikir balik. Tuhan sebut dalam ayat yang lain, qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, wahai kamu semua, aku nak beri nasihat kepada kamu. Lepas mendengar aku cakap ni, balik di rumah. Balik di rumah, duduk seorang, jangan ada orang kacau, mikir seorang. Mikir dengan akal yang betul, ataupun mikir dengan orang, dengan isteri dia, dua orang, dengan kawan kita. Mikir orang kata ni betul ke tak? Jangan duduk dengar orang-orang cerita macam-macam ni. Setelah dengar molek, mikir betul-betul. Mikir betul-betul, ini adakah benar, adakah salah. Kaji sungguh-sungguh dengan ikhlas. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lam'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh pada jalan kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami.
Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang nak buat baik. Kalau orang tu ikhlas kerana Allah Ta'ala, minta Tuhan beri petunjuk mana benar, mana salah, nescaya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tu sombong macam iblis daripada awal lagi, tetap menegakkan yang salah, tak bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, doa dalam semayang tiap-tiap rakaat, tunjukkanlah kami jalan yang betul, dah ikhlas, maka tak dapat hidayah daripada Allah. Sabar wahai Muhammad, apa yang mereka cakap, mudah-mudahan mereka balik mikir Tuhan beri hidayah. Kalau dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum mati, ada juga berlaku dapat hidayah. Ada orang tu sama mati tak dapat hidayah, mati dalam keadaan melawan. Wahjurhum hajran jamila, tinggal mereka dengan tinggal yang baik. Tinggal, putuskan hubungan dengan cara yang baik. Lepas tu pujuk pula. Ajar dia. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Tuhan kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku, Tuhan kata, wahai Muhammad, wal mukadzibin, dan orang-orang yang membohongi ajaranmu, yang menusta ajaranmu, yang mengajarkan membawa ni pelawak bohong, ulin na'mati, mereka yang mempunyai nikmat harta yang banyak. Sombong kerana harta banyak, kerana duit banyak, kekayaan banyak. Ulin na'mati, mereka ni ada nikmat yang banyak, mereka nak tunjuk sombong mereka. Tuhan kata, wa mahilhum qalila, dan beri tempoh kepada mereka dalam masa yang sedikit. Bila tiba masanya, Tuhan kata, aku nak ajar apa-apa ni, aku nak ajar mereka. Bila tiba masanya, wahai Muhammad, sabar. Inna ladaina ankalan wa jahima, sesungguhnya di sisi kami Allah ini, angkalan, ada belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang akan mengikat kaki dan tangan mereka. Wa jahima, dan neraka yang membakar mereka. Tunggu Muhammad, sabar wahai Muhammad, kerana mereka ni kaya sangat, pitih banyak sangat, duit banyak sangat, harta banyak sangat. Sabar wahai Muhammad, akan tiba masanya, tempoh, aku ambil mereka, aku ikat mereka dengan rantai, dengan belenggu, dan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ta'aman dha ghassatin wa adzaban alimah, dan makanan disediakan untuk mereka yang melawan itu, ta'aman dha ghassatin, makanan yang tidak boleh ditelan, makanan yang tidak sedap, yang tidak lazat di dalam neraka. Datang dunia ni, makan sedap sangat, minum sedap sangat, boleh beli tu beli ni. Akan tiba masanya aku beri kepada mereka ni makanan-makanan yang tidak lazat, yang melekat pada leher mereka, sama ada yang berduri dan sebagainya. Nak telang tak boleh, nak kehek pula tak boleh, tersesa dalam neraka. Wa azaban alimah, dan azab yang sangat pedih. Bila perkara itu akan berlaku? Yauma tarjuful ardu, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila, pada hari bumi bergoncang, bukit juga bergoncang. Wa kanatil jibalu kasiban mahila, dan bukit menjadi debu-debu yang halus dalam keadaan berselerak. Bukit dan gunung dihancurkan oleh Allah. Bukan saja bumi, gunung, bukit yang batunya sangat keras, semuanya debu belaka, dihancurkan oleh Allah. Ingatlah pada hari itu bertemulah mereka yang lawanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah mereka nak tunjuk sombong sangat, degil sangat, kerana pitih banyak, harta banyak, kekayaan banyak, selesa hidup. Biarkan mereka, akan tiba masanya mereka hadapi hukuman daripada Allah. Hari kiamat, bila dihancurkan dunia, bukit buka dan gunung ganang. Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah utuskan kepada kamu seorang rasul, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, yang menjadi saksi kepada kamu. Rasul ini menjadi saksi daripada Allah, yang membawa ajaran Allah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, kitab mukjizat, kitab yang tak boleh dilawan. Disaksikan pada hari ini, lawan hukum Quran,
Jawab dia huru-hara. Dia kata kalau ikut Quran jadi huru-hara. Tuhan tunjukkan dah ikut Quran jadi huru-hara. Ekonomi merudum. Kenapa? Kerana lawan. Tuhan kata riba haram. Dia kata riba tak boleh memajukan ekonomi. Hancur ekonomi dunia dengan sebab riba. Hukum qisas, hudud dan ta'zir mewujudkan keamanan. Nakalam min Allah. Dia kata hukum ni tak zalim, jahat kat tangan orang. Rejam orang. Ini zalim. Lah. Hak jahat jadi ramah. Hak jahat jadi ramah. Yang buat maksiat jadi ramah. Menyebarkan jenayah. Nak tidur malam pun tak senang. Cokeh pitu, rapok, samun. Curi sana, curi sini. Maksiat sana, maksiat sini. Berzina sana, berzina sini. Merebokkan berbagai-bagai penyakit. Ini saksi yang kita lihat. Syahidan. Rasul menjadi saksi. Di dunia dah ada saksi dah. Di akhirat pula Rasul menjadi saksi. Bahawa dia telah menyampaikan ajaran Allah. Menyampaikan agama Allah. Sudah beritahu. Tetapi kamu tak mau ikut. Kama arsalna ila Fir'aun rasulah. Sebagaimana kami pernah utuskan kepada Fir'aun akan seorang rasul. Iaitulah Nabi Musa alaihi salam. Allah mengutuskan Nabi Musa alaihi salam menjadi rasul untuk mengajak Fir'aun. Mengajak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaannya. Fir'aun yang mendapat maklumat akan zahir seorang kanak-kanak yang menjatuhkan kerajaan dia. Fir'aun yang sombong, yang melagak jadi Tuhan. Fir'aun kata kalau tak sabit aku susuh rakyat Mesir ni. Akulah yang buat tali air masuk kampung. Akulah yang buat pembangunan. Akulah yang beri segala kemudahan. Mudah tengok. Aku belaka beri kamu ni bantuan pertolongan. Aku belaka. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keangkuhan Fir'aun. Sebuah negara yang kaya, yang hebat pada tenteranya, bila dia dapat maklumat kerajaan dia akan jatuh, dijatuhkan oleh seorang putera di kalangan Bani Israel, lalu mengarahkan setiap anak lelaki Bani Israel yang dilahirkan disembelih untuk menyekat kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba Nabi Musa dibesarkan jadi anak angkat dia. Kekuasaan Allah menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa yang dicari masuk dalam mahligai, dipelihara di istana dia, makan, ditanggung dengan jagaan Fir'aun, sehingga besar dan menjadi seorang pemuda. Cukup umur dilantik menjadi rasul. Nabi Musa balik mengajak Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun kata, alam nurabbika fina walidah. Tak kamu ni aku jagamu daripada budak lagi. Aku jagamu daripada budak lagi, aku tanggungmu. Jadi anak akak aku. Aku peramu, aku jagamu. Balik lawan aku pula. Kata Fir'aun. Macam learning lah. Aku atau mau belajar kata-kata beri beasiswa, beri batuan. Balik lawan aku pula. Dia kata, suruh pergi lah tu. Ini dia. Ini Tuhan tunjuk dalam Quran. Kena faham boleh. Mana besar jasa Fir'aun dengan Nabi Musa, dengan jasa kerajaan yang ada ni. Beri batuan ni. Mana besar? Besar Fir'aun lagi. Tetapi jasa Allah besar lagi. Kita kena ingat jasa Allah besar lagi. Tidak ada bandingan bila bertemu antara ajaran Allah dengan ajaran ibu bapa. Ajaran ketua, ajaran siapa saja yang tanggung kita, yang apa saja, maka Allah hendaklah mengatasi segala-galanya. Jangan sebab malu kau orang. Malu dia duk tolong saya semua. Allah di mana? Mana percaya kepada Allah? Lupa kepada Allah Ta'ala. Inilah ajaran yang diambil dari sini. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Fir'aun melawan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menentang Rasul. Nabi Musa memberi hujah. Tuhan yang sebenar ialah Allah. Allah yang menjadikan seluruh alam. Semua kekayaan yang ada ni Tuhan beri belaka. Kena ingat ke Allah Ta'ala. Balik pada hukum dia, peraturan dia. Dok, ini aku semua. Ana rabbukumul a'la.
Kata Firaun, akulah yang menjadi pemerintah kamu yang paling tinggi sekali. Alaysa li mulku Misr wa hadha annaha tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakad yubin falawla ulqa aswatun min dhahab aw ja'a ma'ahu al-malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Firaun berkata, wahai rakyat negeri Mesir, tengoklah semua pembangunan yang ada di Mesir ni. Tali-tali air yang masuk ke kapung menyuburkan kebun-kebun kamu, tanaman kamu, aku yang buat. Dia perintah aku, mudah tengok. Nabi Musa boleh beri apa? Nabi Musa cakap saja. Musa ni cakap saja. Cakap suruh ikut Islam, ikut ajaran Allah. Mana pembangunan dia? Kata Firaun. Mana projek dia? Projeknya aku buat. Mengapa tak dia beri gelang emas pada Musa? Menandakan kebesaran dia. Tak ada malaikat mengiringi dia. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Maka Firaun telah menjadikan rakyat Mesir bodoh. Rakyat jadi bodoh habis. Dengan sebab melihat kekayaan dan kebesaran kemewahan dia. Jadi bodoh. Hak cerdik jadi bodoh juga. Hak mengaji tinggi jadi bodoh juga. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Dan berkatalah Nabi Musa, setelah Nabi Musa tunjuk mukjizat, lawan mukjizat, sihir Fir'aun, tukang-tukang sihir dia dikalahkan, tak ikut juga. Fir'aun menggunakan kekayaan. Di antara yang bantu dia Qarun. Qarun ni daripada Bani Israel, puak Nabi Musa juga, tapi kaya, banyak dapat projek. Yang beri projeknya Fir'aun, beri projek ke dia, menjadi kekayaan pada dia. Qarun menggunakan kekayaan membantu Fir'aun. Fir'aun dengan kekayaannya sama-sama untuk melawan Nabi Musa AS. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan kami. Nabi Harun duduk di belakang. Amin, amin kata di belakang. Engkau beri pada Fir'aun perhiasan dunia dan kekayaan yang banyak. Dengan kekayaan ini dia telah menyesatkan orang ramai, wahai Tuhan. Dengan sebab kekayaan fitih yang banyak ini menyesatkan orang, wahai Tuhan. Beli orang, guna duit, guna fitih, guna kekayaan supaya orang lari daripada Islam. Jangan ikut perjuangan Islam. Ini juga tengok hak senang ni, pahala dah nampak lagi. Islam ni mana boleh nampak? Ambil hak tokoh depan dulu. Musa kata, wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Mereka gunakan kekayaan. Nabi Musa marah juga, wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutup pintu hati mereka, wahai Tuhan. Puak-puak ni tidak beriman, malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih. Puak-puak ni kalau mati kena bala tengok azab baru percaya. Kalau tidak, tak percaya. Qala qad ujibat da'watukuma. Tuhan menjawab, wahai Musa, doa kamu berdua Musa dan Harun diperkenankan. Aku terima doa itu. Fastaqima. Syaratnya kamu berdua hendaklah istiqamah. Istiqamah, tetap berada di jalan yang betul. Jangan lari pada jalan yang betul ini. Kenyang ke, lapar ke, senang ke, susah ke, istiqamah di atas jalan yang betul. Ini aku nak ujimu. Tetap di atas jalan yang betul. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tak erti, ini Tuhan kata. Jangan ikut jalan orang tak erti. Yang tak erti ni merasa Fir'aun ni kekal. Allah Ta'ala seolah-olah yang tak ada langsung. Kekal Fir'aun ni sampai bila-bila. Lupa Allah Ta'ala tu maha kekal, tak binasa sekali-kali. Inilah yang menyebabkan orang terpengaruh. Wahai Musa, Harun, pengikutmu, sabar. Jangan ikut orang yang tak erti. Ulama mengatakan Tuhan beri tempoh 40 tahun.
Setelah 40 tahun, fa akhadnahu akhdan wabila, maka ambilkan Firaun dengan hukuman, dengan azab yang sangat berat, ditenggelamkan di dalam laut sekali dengan bala tentera dia yang jumlahnya 1 juta, mungkin 1 juta lebih. Ramanya tentera dia yang berkuda, yang berjalan kaki, mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pukulkan tongkat ke laut, berlakulah mukjizat, dijadikan lorong-lorong di laut sampai ke seberang sana. Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi sampai seberang sana. Firaun kejar di belakang. Laut yang terangkat macam gunung dan bukit, takut semula. Firaun dan bala tenteranya ditenggelamkan dengan akhzan wabila, dengan hukuman yang sangat berat. Firaun tak boleh menyelamatkan diri, dalam keadaan kokak nyawa di halqam. Barulah Firaun kata, aku beriman. Aku beriman. Dia beri poh bubuh tu dalam mulut dia. Biar mati selalu. Sekarang baru nak beriman, menunjukkan bila nyawa di halqam, Tuhan tak terima taubat. Firaun dibinasakan, Tuhan selamatkan tubuh dia naik ke darat. Setelah naik ke darat, rakyat dia ambil, awetkan mayat dia, disimpan di muzium Mesir, ada sampai hari ni. Tak hancur macam ikan kering. Tak hancur dia macam ikan kering. Pada sinar aja. Mata dia sinar je, nampak celak. Kita tahu apa Allah, Tuhan kata, aku berimu, aku jaga padamu untuk menjadi pengajaran sehingga hari kiamat. Ini dia. Di mana mayat dia masih ada, disimpan di muzium Mesir. Jenis hak Mesir bodoh pula, inilah raja kami yang hebat membawa pembangunan. Orang Mesir pula ada juga orang Mesir hak bodoh. Bukan Melayu je bodoh, Mesir ada juga bodoh. Inilah Firaun yang membawa tamadun negeri Mesir, kata orang Mesir pula. Orang Mesir ada ngaji, bukan orang Mesir ngaji belaka. Ada orang Mesir yang tidak faham. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Tuhan tanya, bagaimana kamu boleh menjaga diri kamu jika sekiranya kamu kufur, kamu lawan Allah, tak ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ikut Quran. Quran kata begini, mu kata begini. Quran kata arak haram, judi haram. Mungkin buat ada lesen halal, tak ada lesen buat haram. Ini Quran kata hukum hudud, mu kata hukum hudud dah dipakar. Kalau pakar jadi huru-hara, pakar tak sesuai. Sebab masyarakat majmuk, dia kata. Masyarakat majmuk ni sebab dia buat, Tuhan buat kan. Hukum tu hukum Tuhan. Macam mana Tuhan buat hukum tak sesuai dengan masyarakat majmuk? Tuhan tak erti lah pula. Ini kena faham pula. Ini orang-orang besar yang cakap begini. Dalam TV ada ucapan ni, dalam TV dia siar. Ada orang dengar pula boleh terima. Ngaji kitab tauhid, belajar sifat 20, tapi tak kenal Tuhan. Tuhan bersifat dengan ilmu segala-galanya, tahu segala-galanya. Kalau sekiranya Tuhan turunkan hukum-hukum ni, hudud, kisah macam-macam, tak sesuai hukum Tuhan dengan zaman learning, maka Tuhan tak tahu dah zaman learning. Itu dia di mana kita mengaji agama, di mana dia. Kena faham balik. Tuhan kata, pakai patattaqun, bagaimana kamu boleh jaga diri kamu in kafartum, jika sekiranya kamu melawan yauman yaj'alul wildana shiba, pada hari kiamat kelak, di mana kanak-kanak menjadi uban. Kanak-kanak kecil boleh jadi uban. Dua riwayat. Yang pertama mengatakan huru-hara hari kiamat menyebabkan budak-budak jadi uban rambut kerana kegerunan hari kiamat. Satu riwayat. Riwayat yang lain, kerana lama masa di padang mahsyar. Panjang masa pada mahsyar ini akan berlaku sehingga budak yang mati budak tu jadi lama pada mahsyar sampai ubang rambut. Ini panjang. Allah Ta'ala jadikan kedudukan seseorang mengikut iman dan amal masing-masing. Ada orang berasa sekejap je walaupun 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun rasa sekejap saja dengan iman dan amal dia. Ada orang rasa sepanjang-panjangnya. Panjangnya hari kiamat ini
sehingga kanak-kanak yang mati dibangkitkan jadi ubang rambut. Itu dahsyatnya hari kiamat. As-sama'u munfatirun bih. Langit menjadi retak, terbelah. Langit pun terbelah. Terbelah langit. Langit yang kita lihat bagaimana hebat dia, besar dia langit yang duduk atas kepala kita ni. Macam-macam teori tentang langit. Teori kata ruang kosong. Ruang kosong tu saja lapis pertama, lapis kedua. Ada mengatakan tidak. Langit ni ada dia punya benda yang kerah. Antara langit ni. Ada riwayat kata begitu. Itu dalam ilmu Allah. Langit yang besar tu pecah kerana berlakunya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Kana wa'duhu maf'ula. Adalah janjinya, yakni janji Allah berlakunya kiamat, berlakunya hisab amalan manusia, dan berlakunya balasan maf'ula. Akan berlaku dengan sungguh-sungguh. Ketika berlakunya hari kiamat di padang mahsyar, Tuhan himpunkan manusia. Duduklah situ dengan amalan masing-masing. Disebut dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah yauma la illa zilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ada 7 jenis manusia di padang mahsyar dipayung oleh Allah. Tuhan payung dia, Tuhan lindung daripada panas. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan syariat Allah, yang menjalankan hukum Allah yang diwajibkan, hukum Allah yang adil. Ini yang pertama. Disebut dalam ayat, wa yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat kami panggil manusia bersama dengan surah amal dan pemimpin yang dia ikut di atas dunia. Kalau pemimpin yang dia ikut tu lari daripada Quran, teruklah dia. Pemimpin yang dia ikut itu ikut Quran, ikut ajaran Nabi, dia termasuk dalam yang dapat naungan Allah pada hari kiamat. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah. Orang muda, sejak muda dia dah buat ibadat. Bukan tua baru buat ibadat. Tak apalah tua pun, baik pada dok lalu sampai mati. Ada orang tua, ni dah daripada muda dia sudah beribadat. Orang ni dapat naungan pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang hati bergantung ke masjid. Hati ingat ke masjid, nak sembahyang jemaah, nak menghadiri ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Orang yang bersahabat, yang bersaudara kerana Islam. Kerana Islam, bukan kerana lain. Kerana silaturahim, kerana Islam. Bertemu kerananya, bertemu tujuan yang baik, dan berpisah kerananya, berpisah mati. Berpisah mati, pisah ditentukan oleh Allah. Yang kelima, seorang yang diminta oleh perempuan yang cantik, yang lawa, yang rupawan, yang bangsawan, minta mengerjakan zina, mengerjakan maksiat. Dia kata, saya takut pada Allah. Dia boleh tahan nafsu dia. Yang keenam, orang yang membelanjakan harta secara senyap. Orang tak tahu, dia beri sumbangan, beri sedekah, lindung daripada orang. Dia tengok orang tak ada, nak zahirkan ikhlas dia, bukan nak tunjuk ke orang. Sehingga pemurahnya itu, apa yang disumbang oleh tangan kanan, tangan kiri tak sedar, derahnya beri sumbangan. Yang ketujuh, orang yang berzikir. Yang berzikir di tempat yang orang tak ada, tempat sunyi, khusyuk, sehingga merilih air mata menangis, takut pada Allah Ta'ala. Bukan tengah orang ramai zikir kuat, tu bukan zikir dikir. Tengah orang ramai dikir sampai goyang masjid. Hingguk kuat pasal wah zikir. Itu zikir kuat-kuat. Tuhan kata zikir perlahan, dia zikir kuat-kuat.
Zikir di tempat yang sunyi, tak ada orang, menangiskan takut pada Allah Ta'ala. Ini dia 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Kana wa'duhu maf'ula, janji Allah ni berlaku. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini ayat-ayat yang disebut dalam surah ini adalah tadhkirah, peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka sesiapa yang nak, sesiapa yang mahu, sila ambil jalan menuju kepada Tuhan. Barang siapa yang nak, ambillah jalan menuju kepada Allah untuk mendapat keredaan Allah dan keampunan daripadanya. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman di akhir surah ini, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad SAW tahu. Tuhan tahu mu bangun kadang-kadang kurang pada 1/3 malam, kurang pada separuh, kurang pada 2/3. Begitulah juga orang-orang beriman bersama denganmu, tak mampu nak buat ibadat sebanyak-banyaknya, tak mampu dengan sebab kelemahan yang ada pada kamu, ada kekurangan. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah Ta'ala yang mengqadarkan masa malam dan siang. Zaman kita ni ada jam, kita tak ada jam. Minta pukul 3 nak bangun pasal loceng. Zaman Nabi tak ada jam, tak ada, pakai gitu je, pakai gitu je, jam tak ada. Zaman Nabi jam tak ada, pakai agak-agak, kadang-kadang agak-agak tak kena. Betul lah tidur awal, lama doa tidur, dia ingat ke pukul 12 dah, rupanya baru pukul 9. Buat ibadat sungguh-sungguh sampai letih, lambat subuh. Ini kan dia tak tahu Allah Ta'ala yang mengqadarkan siang dan malam wahai Muhammad. Tak apalah, Tuhan maafkan kamu. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum, Tuhan tahu kamu tak mampu nak menukar masa dengan betul, maka Allah menerima taubat kamu. Tak apalah, Tuhan terima juga amalan kamu. Tak apalah. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Quran. Baca apa yang mudah daripada Quran. Mengingat apa? Ingat qul huwallah, baca qul huwallah. Ingat apa? Ulang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan, pernah dia semayang, lama dia semayang, lepas pada Fatihah baca ayat tu, dia ulang ayat tu dia. Dia ingat ke baca surah panjang, dia baca ayat tu dia Sayyidina Umar. Satu riwayat mengatakan begitu. Ada sahabat Nabi semayang baca qul huwallah sama, tak baca lain, hak tu je dia ingat. Bacalah apa yang mudah. Apa yang mudah baca. Kalau hafal banyak, baca banyak. Kalau tak hafal, baca sekadar yang mampu. Hari ni boleh letak Quran dalam handphone, tengok, baca di tu, tak jadi salah. Ataupun kepik Quran, masa nak dibaca Quran tu, dalam cerah, boleh baca, tak jadi salah. Baca apa yang mudah daripada Quran. Alima an sayakuna minkum marda, Tuhan tahu ada kalangan kamu yang sakit, ada kalangan kamu yang sakit, duduk tengah buat ibadat semua tiba-tiba sakit, tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak buat ibadat jadi sakit. Disebut dalam hadis, barang siapa yang melazimi ibadat masa dia sihat, masa sihat kan dia pergi masjid, masa sihat kan dia pergi tudung orang, masa sihat dia sembahyang waktu malam, tiba-tiba sakit tak boleh nak buat, dia beri kepadanya amalan yang dia buat pada masa dia sihat itu. Tuhan beri dengan syarat dia sabar menghadapi sakit. Jangan tak sabar. Dia sabar menghadapi sakit, bukan ceritanya kerana sakit tak boleh nak buat, maka Tuhan beri kepadanya amalan yang dibuat pada masa dia sihat. Jangan masa sihat dah, masa sakit baru teringat, itu tak jadi. Masa sihat dia buat, masa sakit tak boleh nak buat. Tuhan beri kelebihan. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah, dan yang lainnya berjalan ke rata-rata bumi mencari kurnia Allah. Yang lain musafir banyak, berjalan ke sana kemari berniaga, akut barang. Orang ke laut pergi ke laut,
ke laut dalam tu. Letih pula. Terlalu letih, tak ada nak buat ibadat. Tak ada nak buat ibadat kerana letih sangat. Buat yang wajib saja. Hak sunat tak buat. Tuhan kata, mereka ni Tuhan beri kelebihan juga. Kerana dia menghasilkan fardu kifayah. Menghasilkan barang-barang untuk kemudahan orang ramai. Dengan sebab dia meniaga, dia akut barang daripada Kuala Lumpur, daripada Singapura. Akut mari sini, bawa lori, letih. Hak fardu dia buat, hak sunat tak ada buat. Dengan sebab kemudahan diberi pada orang, diberi pahala oleh Allah. Tuhan kata begitu. Dengan syarat ulama kata kena jual harga semasa. Jangan jual harga bukan semasa nak untung banyak tindah orang. Itu tak boleh. Diceritakan berlaku di Iraq zaman dulu. Ada seorang peniaga yang besar. Dia suruh petugas dia bawa barang dengan unta. Pergi ke satu bandar yang lain. Pergilah. Siapa dinung, hak jenis broker. Jenis orang tengah ni mengatakan, mu taruh, jangan jual lagi. Mu taruh, jangan jual lagi. Lepas seminggu baru jual, harga naik. Lalu nyetahang. Hak yang diwakilkan ni tak jual. Sampai seminggu harga barang naik sungguh. Maka banyaklah untung. Dia pun tulis surat ke tokai dia yang duduk di Baghdad, tempat jauh tu. Kita dapat untung besar sebab saya sipang barang tu tak jual sampai seminggu. Bila harga naik, barulah saya jual. Marah tokai ni. Mu tak betul buat begini. Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Ini aku anggap aku silap buat begini. Kerana berniaga semata-mata nak cari keuntungan. Bukan kemudahan untuk orang. Aku minta semua tu musdaqah pada orang pakai miskin. Nak ganti. Pasal apa? Kerana percaya. Percaya adanya pahala. Kita tak percaya ke pahala ni. Duk percaya nampak stokok je. Ini dia. Siapa begitu sekali. Di sinilah wa akharuna yadribuna fil ard. Dan yang lain merantau ke rata bumi. Ke darat, ke laut, ke bukit, ke bandar, perjalanan yang jauh. Yabtaruna min fadlillah, mencari kurnia Allah untuk dapat keuntungan dan kemudahan kepada orang ramai. Setelah boleh hutang keluar zakat, harta banyak keluar zakat, sedekah pula. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada sekumpulan lagi yang berjuang untuk memenangkan agama Allah. Yang ni tak ada masa nak kerja. Habis masa untuk perjuangan. Habis masa untuk menegakkan Islam. Ke sana kemarin, niaga tak boleh, tanang tak boleh, ke laut tak boleh. Berjuang untuk menegakkan Islam. Ada sebahagian begitu. Ini juga diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah kamu apa yang mudah daripadanya. Dalam masa berjalan berniaga, berjalan untuk berperang, berjihad. Baca Quran jangan lupa. Berzikir jangan lupa. Tak apa. Tak sepak nak sembahyang sunat, letih. Tuhan beri kelebihan kepada kamu. Tuhan kata, wa aqimus salah. Dirikanlah sembahyang. Sembahyang yang diwajibkan. Kalau boleh ada masa buat juga sunat. Tak ada masa buat hak wajib jangan tinggal. Wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Kalau banyak cukup nisab beri zakat. Bagi pada orang miskin dan orang yang berhak. Wa aqridullaha qardan hasanah. Beri pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik ini sedekah. Sumbangan sabilillah, sumbangan apa saja. Tuhan janji barang siapa yang beri sumbangan, aku berhutang dengan dia, Tuhan kata. Aku pinjam dengan dia, aku nak bayar hari kiamat kelak. Ini sumbangan wa aqridullaha qardan hasanah. Menyumbang kerja-kerja kebajikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kamu sumbang bagi diri kamu daripada peramal-amal yang baik, tajiduhu indallah, kamu akan dapati pahalanya di sisi Allah. Tuhan simpan pahala, jangan takut, jangan bimbang. Huwa khaira, ialah yang baik. Wa a'zama ajra, pahala yang besar, yang banyak pahalanya. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah, minta ampun kepada Allah kalau buat salah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun,
terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang beriman. Rahim, sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Wallahu alam.